alangkah terkejutnya dia korang bila dia nampak satu lembaga berwarna putih. Lembaga berwarna putih maksudnya lembaga perempuan memakai pakaian serba putih. Perempuan tu Hai, Assalamualaikum korang. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support pada Akak Cengkeh dan sentiasa follow pada konten-konten Akak Cengkeh. Okey, hari ni Akak nak share dengan korang semua satu pengalaman, bukan satu lah, tapi pengalaman daripada kenalan Akak yang bekerja sebagai pengawal keselamatan. Jadi kejadian dia berlaku bukan di satu tempat, dua tempat. Akak akan ceritakan kejadian di kedua-dua tempat pada korang untuk kali ini. Untuk mengikuti cerita-cerita dia menarik ke tak, korang kena stay tune dengan Akak Cengkeh. Okey, kejadian pertama di tempat yang pertama berlaku di satu bengkel kenderaan. Kenalan Akak ni dikenali sebagai Encik Syukri. Dia bekerja sebagai pengawal keselamatan di bengkel tu lah. Bengkel tu tak besar mana pun, dia kecil, tapi disebabkan dia bengkel tu menyimpan banyak orang kata barang-barang kelengkapan untuk kereta-kereta semua ni kan. Jadi memang memerlukan pengawal keselamatan untuk jaga dekat situ. Disebabkan bengkel tu tak besar mana pun, jadinya pengawal keselamatan kat situ dia shift dia tak ada geng tau. Dia seorang siang, seorang malam, bertukar-tukar macam tu lah. Jadi Encik Syukri ni dia satu hari tu dia bekerja di shift malam tau. Dia orang punya pertukaran 2 hari shift siang, 2 hari shift malam. Jadi bila kena turn dia shift malam untuk permulaan dia bekerja, okey lagi. Tapi bila masuk minggu yang seterusnya, maksudnya minggu yang kedua masa mula-mula dia kerja tu, dia orang kata nak ceritakan macam mana dia punya gambaran lokasi tempat dia. Okey, lokasi tempat dia, belakang dia bengkel, depan dia ada satu pos pengawal yang kecil je. Tapi pos pengawal tu dia dalam dia maknanya tingkap dia cermin. Jadi Encik Syukri ni satu malam tu dia tertidur semasa berjaga. Dia berjaga, tertidur tu bukanlah tertidur atas katil macam empuk sedap sangat kan. Tak, dia tertidur di atas meja tau, dalam keadaan macam tangan dia tu langkuk macam tu kan atas meja. Sebab jadi jaga ni, kalau jaga, akak istilahkan jaga lah kan. Jadi jaga ni dia bukannya orang kata nak kena celik mata je, tak boleh, sebab mengantuk itu normal. Jadi dia terlena, masa dia terlena, cermin tingkap dia betul-betul menghadap orang kata betul sebelah kepala dia tau. Jadi dia dengar bunyi ketukan tingkap, macam ada orang mengetuk tingkap, tuk-tuk macam tu kan. Lepas tu dia tak hiraukan lagi, sebab tak apalah, mamai-mamai macam tu kan. Jadi dia pun teruskan juga lena, dan dia mendengar ketukan tu berulang-ulang. Bila berulang-ulang, tugas pengawal keselamatan ni memastikan keselamatan. Jadi dia pun ambil lampu suluh, dia pun cuba buka tingkap untuk tengok apa yang ada dengan lampu suluh kan. Tak ada apa, kosong. Jadi dia pun tak puas hatilah. Dia keluar melalui pintu depan tu. Dia keluar dan dia tengok sekeliling, di suluh sekeliling memang tak ada apa. Lepas tu dia masuk dalam, dia termenung, terlena untuk kali yang seterusnya. Kejadian ni sebelum tu akak nak bagi tahu, dia berlaku lebih kurang pukul 3-4 pagi tau. Jadinya masa dia terlena yang kali ni, dia buka tingkap tau, sebab dia tak nak diganggu dengan bunyi tu. Maksudnya kalau tu gangguan daripada orang, maksud orang mengacau kan. Jadi dia tak nak dikacau itu. Jadi dia beranikan diri, dia buka lah tingkap. Bila dia buka tingkap, perasaan was-was dia tu ada. Dia rasa macam nak menjengah
ke tingkap tu tau, nak menjenguk ke tingkap tu, dia palingkan muka korang. Alangkah terkejutnya dia korang bila dia nampak satu lembaga berwarna putih. Lembaga berwarna putih maksudnya lembaga perempuan memakai pakaian serba putih. Perempuan tu memakai selendang tau. Dia macam selendang yang nampak rambut tu. Jadi selendang tu pun warna putih. Perempuan tu memerhati dia. Jadi masa dipandang pada cermin tu, dia cakap, dia ulang benda ni berkali-kali. Memang muka bertemu muka. Cuba korang bayangkan sebelum nampak cerita-cerita yang sebelum ni, kita tengok dari jauh tau. Tapi kali ni dia tengok muka bertemu muka tu rapat. Boleh katakan boleh berpaut daripada muka tu. Kalau nak lempang pun memang boleh. Tapi itulah bila sesuatu terjadi macam ni, sebab Encik Syukri ni dia askar pencen. Bila askar pencen, banyaklah pengalaman dia sepanjang bekerja askar. Jadi dia ada pengalaman untuk menghadapi benda macam ni. So kumat kamit lah mulut dia membacakan apa yang patut sampai benda tu berlalu. Sebab dia kata benda tu merenung dia bertentang dengan dia rapat tu tak lama mana pun, tak sampai pun 1 minit. Jadi selamatlah untuk dia untuk malam tu. Tapi korang, malam yang seterusnya, entah malam minggu yang keberapa, dia juga ceritakan masa dia tengah, orang kata tengah galik main phone kan. Dia main phone nak bagi hilang ngantuk. Dia tak rasa macam nak lena masa tu kan. Tapi orang kata ada juga mamai-mamai dia kan. Macam biasalah kerja pengawal keselamatan ni, selain pada meronda tempat tu sekali-sekala, duduk dekat pondok pengawal lah, nak hilangkan bosan main phone. Masa dia tengah main phone, dia terdengar bunyi horn motor dia. Motor dia tak duduk jauh pun korang, duduk sebelah aja. Kalau kata tingkap sebelah dia, motor tu sebelah tingkap tu, tak jauh mana pun. Horn tu bunyi sekali 2 kali aja, pin macam tu lah contohnya kan. Lepas tu dia dengar, ini ada orang main ni. Cepat-cepat dia capai pula lampu suluh, dia keluar pula lagi. Dia tengok pada motor tu, tak ada orang. Memang tak ada orang. Jadi dia pun masuk balik kat dalam. Makin orang kata lama makin kerap tau. Pin. Ini dah melampau. Tapi yelah, di dalam situasi macam tu, mana ada orang main sampai kejadian tu 2-3 pagi, 4 pagi. Itu siapa yang nak datang ganggu dia kan. So dia pun buat tak reti lah. Dia buat tak reti, lantak kau lah, dia cakap kan. Kau nak main horn tu, kau main lah suka hati kau kan. Berhenti pula. Bila dia macam cakap, lantak kamu lah, kata kan. Nak main sangat, main lah. Jadi benda tu berhenti. Macam seolah-olah benda tu macam dapat menduga apa yang dia cuba sampaikan. Lantak kamu lah, macam tu kan. Okey, untuk malam tu tak ada rasa berat lagi untuk dia untuk stay dekat tempat kerja tu lagi tau. Jadi dia datang lagi kerja di minggu yang seterusnya pun sama. Dia cakap dia pun lupalah minggu ke berapa, dia telah mendengar bunyi tapak kaki yang orang kata berjalan di tempat sama, memusing di pos pengawal tu. Jalan memang jelas tapak kaki tu berjalan-jalan keliling pada pos pengawal tu. Sebagai pengawal keselamatan, tanggungjawab dia tetap sama, ambil lampu suluh, pergi periksa apa yang ada kat situ. Kalau tak silapnya dia nak tengok, takut ada pencuri situ kan, dia simpan barang-barang spare part yang mahal macam tu kan. Jadi dia suluh tengok, memang tak ada. Selalu kerap terjadi macam ni, memang tak ada. Dia pun bercerita pada kawan dia, sebab dia ada shift yang bertukar-tukar. Jadi dia ada bercerita dengan kawan dia pun korang mengalami perkara yang sama, tapi bukan situasi yang sama macam dia, tapi diganggu sama juga, di waktu yang sama, di tempat yang sama, di meja yang sama, dia terlena. Jadi kawan dia ni, dia terlena pada meja tempat yang Encik Syukri tu terlena. Tapi kali ni dia macam menduga pada kawan dia ni dalam keadaan yang orang kata agak keras sikit. Keras dia macam mana orang? Bila kawan dia terlena dalam keadaan dua-dua tangan pelangkuk macam tu kan. Jadi tidur lena apa semua, dia terasa tangan dia ditarik tau. Bila ditarik, terasalah tangan tu kan ditarik. Main tarik-tarik, tapi dia tak perasan, dia tak sedar yang dekat situ hanya dia seorang je. Dia tak terfikir pun lagi siapa yang tarik tangan dia. Tapi bila dia cuba tarik tangan dia lagi dalam, tertarik lagi kuat tau korang. Kuat tu sampai badan dia kan dekat meja kan, badan dia tu terikut pada meja. Korang bayangkan kalau
korang diganggu dengan cara macam ni. Sebab biasa kan akak ceritakan gangguan-gangguan ni kita nampak, gangguan ni ada pernah sekali akak ingat gangguan yang seolah dipimpin, tapi kali ni ditarik tangan korang, disenjoh, orang kata senjoh macam tu, gitulah kan. Jadinya kawan dia ni dengan dia ni buat keputusan untuk berhenti. Maknanya dia dah tak larat tau. Bukan dia orang tak nak lalui benda-benda macam ni, tapi cuba korang bayangkan kalau hampir selalu sangat dia orang diganggu macam ni, emosi dia orang pun boleh jadi orang kata dalam keadaan was-was nak pergi kerja, dalam keadaan keletihan. Sebab kita nama je berani, tapi hati kita takut. Kita tak tahu, hati kita rasa seram, kita tak tahu. Jadinya dia dengan kawan dia yang kena ni buat keputusan untuk berhenti kerja dan bertukar ke tempat lain. Tapi kawan dia yang ada seorang lagi, dia stay kat situ, dia beranikan diri. Sebab kata dia lah, kata kawan dia yang seorang lagi ni, dah situ tempat dia cari rezeki. Kalau dia tak kerja kat situ, kat mana lagi dia nak kerja? Nak atau tak, nawai tu dia untuk kerja kan. Jadi dia nak stay kat situ. Kawan yang stay ni sebenarnya diganggu lebih teruk daripada Encik Syukri dengan kawan seorang lagi. Apa gangguan dia korang? Macam ni. Gambaran di sebelah tapak pos tu, dia ada satu pokok. Pokok tu dia tinggi, pokok yang usia dia tua tau. Kau pernah tengok tak pokok yang usia dia tua, yang daun dia tak berapa nak ada tapi stay tu. Lepas tu pokok dia tu dia ada juntai-juntai macam akar-akar tu kan, nampak. Kalau tengok siang pun kau nampak seram, malam pun korang akan nampak seram. Jadi kawan dia ni yang kata stay tak berhenti ni, dia ni jenis suka meronda tau. Suka meronda, dia tengok sekeliling, dia meronda tengok sekeliling. Sebab dia bosan, dia tak boleh duduk diam. Jadi satu malam tu, masa yang sama, atas pada pukul 1, pukul 2 macam tu, pukul 3 lebih kurang macam tu, dia nampak, memang jelas dia nampak satu lembaga perempuan berpakaian putih daripada atas pokok tu. Daripada atas pokok tu menuju ke pos pengawal tu. Bila dah jadi macam tu, dia masuk dalam bilik pos pengawal tu, dia tutup pintu, dia bacalah apa yang patut. Dan dia juga askar juga. Bila dia bekas askar kan, jadinya dia askar ni dia macam dia dah biasa mungkin lah. Jadi dia pun ada basic, jadi dia pun nak hadapi benda tu. Alhamdulillah dia boleh hadapi benda tu dan dia boleh stay sampai hari ni korang. Jadinya kawan akak, kenalan akak ni, Encik Syukri ni, dia dah berhenti dan dia bertukar bekerja di satu orang kata bangunan kerajaan sebagai pengawal keselamatan. Sama juga selepas tu dia bertukar ke sana untuk cari pengalaman lain. Maksudnya berubah tempat lah kan, untuk elak daripada benda-benda macam ni. Tapi kan korang, apa yang berlaku, kejadian mistik tetap berlaku di tempat yang kedua dia kerja, dekat bangunan kerajaan tersebut. Kenapa akak cakap macam tu? Bangunan ni bangunan lama. Jadi bila dia bekerja shift malam, ini pun sama. Dia kerja bukan berdua ke bertiga, tak. Dia seorang. Dia bertukar sama juga. Seorang siang, seorang malam. Jadinya satu malam ni bila dia bekerja, dia ada terdengar bunyi lift tau. Sebab lift dekat tau dengan pondok pengawal. Macam tadi pondok pengawal tu jauh sikit daripada tempat bengkel tu. Tapi yang ni dia memang betul-betul menghadap bangunan kerajaan tu, betul-betul dekat dengan lift. Maknanya kalau bunyi lift tu, dia boleh dengar, keting-keting dia boleh dengar kan. Jadi kali ni dia mendengar dengan jelas bunyi lift terbuka tau. Jadi dia rasa macam, yelah, mesti pengawal keselamatan, apa tugas dia? Pergi pastikan keselamatan, tengok apa yang berlaku. So dia pun pergilah bawa lampu suluh ke tempat yang lift tu lah. Bila dia tengok lift tu ditekan nombor 2, maknanya tingkat 2. Dia rasa dalam hati dia ada orang, mungkin ada orang office yang datang pada waktu tersebut kot, emergency ke apa, tak tahulah kan, untuk ambil apa ke kan. Jadi dia tunggu. Bila dia tunggu lift tu tutup, lift tu turun tau, daripada tingkat 2. Lift tu turun, dia suluh pada lift, dia tengok pada lift, dia suluh pada lift, tak ada orang. Lift tu buka, tapi tak ada orang. Jadi dia pun macam, dah meremang dah korang, ada lagi. Maknanya memang rezeki dia bertemu dan bertemu lagi benda yang mistik macam tu tau. Dia pun rasa nak pastikan sama ada tu betul-betul selamat ke tak. Dia tunggu lagi lift tu sampai lift tu tertutup. Bila lift tu tertutup, korang bayangkanlah, automatik tertekan nombor 2. Cuba korang bayangkan, kalau tak manusia yang tekan menjadikan nombor 2,
Apa? Sebab dalam lift tu tak ada orang. Dalam bangunan tu pun tak ada orang. Okey, itu kejadian dia yang pertama. Kejadian yang kedua, korang tahu tak? Korang kenal tak loceng yang bila apa kata orang datang tu kan, bila orang datang ke office tu kan, dia ada loceng tekan keting tu kan. Okey, loceng tu sebab kan dia orang berdepan dengan pos pengawal, jadi Encik Syukri ni dia kena ronda satu bangunan tu, dia kena naik satu bangunan tu kan. Ada satu office ni, bila dia lalu kat office tu, loceng tu akan berbunyi. Cuba korang bayangkan, korang lalu di satu tempat, memang tempat tu famous, maknanya pengawal keselamatan lain pun alami benda yang sama, tempat yang sama, bilik yang sama, akan berlaku benda tu akan berbunyi. Jadi dia ni tak sama macam kawan dia, sebab kawan dia pun yang bekerja dekat situ juga mengalami benda yang sama, tapi dia ni malas nak layan kan, sebab dia memang dah tengok memang tak ada orang, tak ada orang. Jadi dia pun buat keputusan dia nak turun je dekat pondok pengawal, dia nak duduk je dekat pondok pengawal tu. Tak payah nak susah-susahkan hati nak pergi tengok lagi kan. Tapi bila dia tinggalkan bilik orang kata office tu, bunyi loceng tu makin kerap tau, makin kerap. Dia macam nak menduga dan nak menduga. Jadi kawan ni pun bacalah apa yang patut, baca ayat kursi, baca bismillahirrahmanirrahim, sebab dia pun mencari rezeki dari satu tempat ke satu tempat, beralih untuk mengubah orang kata tak nak diganggu macam ni kan, tapi nak macam mana kan. Jadinya bila dia dah baca semua, benda tu menghilang. Kawan dia ni lain sikit, dia berani. Bila bunyi keting-keting tu, dia dah geram sangat. Dia masuk kat bilik tu, dekat pejabat tu, dia pergi ambil loceng tu tau, dia masukkan di dalam laci, dia letak dalam laci. Kalau main lagi memang dia cakap itu kan. Jadi yang menjadi persoalannya, benda tu tak kacau pula bila dia dah masuk dalam laci, elok diam. Macam itulah maksudnya kan. Maksudnya benda tu macam saja nak buat kawan ke. Orang pernah cakap kan, kadang-kadang benda tu saja nak bergurau, nak buat kawan macam tu kan. Jadinya kawan dia ni berani. Bila dia berani, dia boleh hadapi benda tu. Okey, untuk kejadian yang seterusnya, yang ni lagi seram korang. Itu dia, Encik Syukri ni masa tu Aidilfitri, maknanya Syawal, bulan Syawal, bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan orang kata benda-benda macam ni tak logik lah ada kan. Jadi masa tu bulan Syawal yang keberapa dia tak cakap. Dia orang ada buat pameran tau. Orang office ni dia ada buat pameran pada pintu masuk. Macam mana cakap pintu masuk, maknanya kat dalam pejabat kan. Pintu masuk tu dia buat pameran lemang, macam seolah-olah macam suasana raya lah kan. Ada lemang, ada macam kayu api macam tu. Lepas tu dia ada tungku macam tempat letak periuk untuk masak rendang tau, periuk yang besar untuk masak rendang, tak adalah masak mana pun. Jadinya dia memang letak periuk yang betul untuk masak rendang, ada penutup apa semua kan, bukan periuk yang tipu punya kan. Jadi Encik Syukri ni dia macam biasalah meronda apa semua-semua. Bila dia jejak kaki dekat tempat tu, dia terdengar bunyi periuk tu jatuh tau. Periuk tu jatuh, tudung periuk tu pun jatuh, ketekang. Memang kuat yang amat. Jadi dia jadi terkejut. Bila dia terkejut, sebab dia kan orang pencen, umur pun tengoklah dah berapa, 50 macam tu kan. Jadi dia pun pergi, sebagai tanggungjawab dia pergi lagi kat tempat tu, dia nak tengok apa yang berlaku. Bila dia tengok, kalau bunyi macam tu, manalah tahu kot pencuri kan. Jadi bila dia tengok semua, tak ada orang, benda yang sama. Tapi masa dia tengok tu, tudung periuk tu memang jatuh. Peliknya, periuk tu duduk tetik. Dia dengar seolah-olah macam periuk tu jatuh sama dengan tudung. Tapi masa dia tengok, periuk tu elok, cantik, terduduk atas tungku tu tau. Yang jatuh cuma tudung periuk. Apalah dia cakap, tak adalah aku nak pergi angkat tudung periuk tu, nak pergi letak kat periuk tu kan. Biarlah dulu, aku tunggu pagi, kata dia. Maksudnya buat apalah cari pasal kalau benda dah mengganggu. Jadinya nak pergi lagi dekat situ kan. Jadi dia anggap macam tak apalah, dia betulkan esok. Tapi dalam masa yang sama, dia tak berjaga-jaga, memerhati, takut ada kecurian ke pecah masuk kan. Jadinya bila dah orang kata menjengah kepada pagi. Bila menjengah pada pagi, dia nak pergilah cek semula dekat periuk tu, untuk pastikan yang periuk tu, untuk betulkan periuk tu, untuk pastikan periuk tu duduk dalam keadaan elok semula kan. Jadi dia nak betulkan. Bila dia pergi korang dekat bilik yang sama tu kan, bilik tu korang bayangkanlah, periuk tu tak jatuh. Maksudnya tudung dia pun tak jatuh,
periuk pun tak jatuh, masih tertutup elok, tak ada apa-apa perubahan pun pada periuk tu. Dia pun terfikir, ada ke cleaner yang tawal ke, orang office yang datang awal ke, mungkin dia terlepas pandang kan. Tapi pada hati dia, tempat tu tetap mempunyai mistik yang berbagai, sama macam tempat sebelum ni. Jadi dia fikir, dia cakap dengan usia dia, yelah kalau usia tu, kalau sakit jantung macam mana orang, agak-agak macam mana, tiba-tiba gedegang macam tu, dengan lih keting-keting, dengan loceng macam tu kan. Kena hari okey lah. Kalau kena hari tak okey, duk-dak tak ke bermasalah. So fikir, dia pun buat keputusan untuk tak bekerja kat situ. Dia berhentilah lagi, tak apalah, rezeki dia kat tempat lain. Lepas tu dia dapatlah baru je lagi, dia tak kerja lagi, sebabnya dia cerita ni pun baru je minggu lepas. Jadi dia baru dapat kerja baru menjadi pengawal keselamatan juga, tapi shift siang sahaja. Jadinya dia syukur alhamdulillah lah. Dan akak berterima kasih kepada Encik Syukri ni kerana sudi bercerita dengan akak, share pengalaman dia dengan akak. Dan juga akak doakan supaya Encik Syukri ni sentiasa dilindungi Allah dan dipermudahkan untuk urusan mencari rezeki, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga akak doakan supaya dia kuat semangat lah. Dia memang jenis kuat semangat tu. Jadinya korang, sekian saja perkongsian akak pada kali ni oleh kenalan akak. Kalau korang nak lagi dengar cerita-cerita daripada akak, korang bolehlah follow akak sentiasa. Bye korang. Assalamualaikum.